ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita berada di salah satu tempat sejarah yang terdapat di Badar, yang mana di belakang kita ini dinamakan sebagai Masjid Arish. Apakah peristiwa yang terjadi di sini? Seperti mana yang kita tahu bahawasanya telah berlaku peperangan Badar pada tahun yang kedua Hijrah pada bulan Ramadan. Pada saat itu Nabi SAW mengetahui bahawasanya kabilah Abu Sufyan datang berdagang daripada Syam, dan Nabi SAW telah mengiklankan kepada para sahabatnya, siapakah di kalangan kamu ini yang ingin bersama dengan baginda Nabi SAW untuk menyekat kabilah Abu Sufyan ini. Maka lebih kurang 300 beberapa belas orang sahabat Nabi SAW telah memilih untuk keluar bersama dengan Nabi SAW pada ketika itu, yang awalnya adalah untuk menyekat kabilah Abu Sufyan tersebut. Tetapi Abu Sufyan telah menghantar seorang daripada tenteranya, iaitu Damdam ibn Amr, untuk pergi ke Mekah, memberitahu kepada warga Mekah ataupun orang Quraisy bahawasanya orang Islam dan baginda Nabi SAW datang untuk menyekat kabilah mereka. Maka Damdam ini telah pergi ke Mekah dan memberitahu kepada kaum Quraisy, sehingga kaum Quraisy telah memilih untuk keluar daripada Mekah menyerang baginda Nabi SAW untuk menyelamatkan kabilah tersebut. Sehingga kan lebih kurang 1000 lebih daripada kalangan orang kafir Quraisy telah keluar untuk menentang baginda Nabi SAW. Maka ketika mana Nabi SAW dalam perjalanan tersebut, maka Nabi SAW mengetahui bahawa seorang Quraisy keluar daripada Mekah untuk menyerang baginda Nabi SAW. Maka Nabi telah bertanya kepada para sahabatnya, apakah yang kita akan lakukan? Maka sahabatnya semua telah berkata, ya Rasulullah, kami akan bersama dengan kamu dalam peperangan ini, ya Rasulullah. Dan Nabi SAW pada waktu tersebut telah menghantar dua orang sahabatnya yang bernama Basbas ibn Amr dan juga Adi ibn Abi Zaghbah untuk melihat keadaan di Badar, untuk mengetahui informasi berkenaan di Badar. Maka bila mana mereka sampai di kawasan Badar, mereka telah mendengar perbualan di antara dua orang wanita yang berada di sini, yang mengatakan bahawasanya akan sampai di sini pada esok hari ataupun lusanya, iaitu tentera ataupun kabilah Abu Sufyan yang akan melalui kawasan sini. Maka mereka telah memberitahu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW telah meneruskan perjalanan untuk sampai di Badar. Abu Sufyan mengetahui perkara tersebut, maka Abu Sufyan telah menukarkan jalannya, yang awalnya memasuki kawasan Badar telah pergi ke kawasan pesisir pantai, dan mereka telah melepasi daripada baginda Nabi SAW. Kemudian Abu Sufyan ini telah memberitahu kepada orang Quraisy bahawasanya dia telah selamat. Maka Abu Jahal dengan bongkaknya berkata bahawasanya kita tidak akan balik daripada kawasan sini, sehinggalah kita akan pergi ke Badar dan kita akan buat pesta di Badar, kita akan minum arak dan kita akan menyuruh semua penari-penari kita untuk menari di hadapan kita, supaya bangsa Arab pada ketika itu akan takut kepada kita selama-lamanya. Maka datanglah pada waktu tersebut Abu Jahal ke kawasan sini bersama dengan tenteranya. Maka Nabi SAW pada malam harinya telah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya hancur intuhlak hadhil isabah lan tu'bad ba'da hadhihi abadan, sekiranya hancur tentera aku ini, maka kamu tidak akan lagi disembah di muka bumi ini, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan hujan pada waktu tersebut. Kita bayangkan tempat Nabi SAW yang
bukan berada di kawasan abar ataupun telaga yang berada di Badar ataupun air yang berada di Badar ini, maka Nabi SAW pun tempat telah menjadi basah dan menyebabkan perjalanan tentera Nabi SAW mudah untuk sampai ke kawasan sini. Tetapi kawasan yang didiami orang kafir, ketika mana turunnya hujan telah menjadikan tanah di situ menjadi lembik dan menyukarkan mereka untuk sampai di sini. Maka Nabi SAW sampai di satu tempat Nabi SAW pilih untuk menjadi tempat perang. Maka pada saat itu Hubab ibn Munzir telah kata, "Ya Rasulullah, adakah ini wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat untuk kita ubah?" Maka Nabi SAW telah kata, "Wahai Hubab, wahai sahabatku, sesungguhnya di sini adalah tempat strategi perang aku." Maka sahabat telah kata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ini bukanlah tempatnya. Kita kena pergi di satu tempat yang mempunyai sumber air yang kita akan menutup air tersebut dan kita akan menjadi orang yang menjaga kawasan air supaya tentera Quraisy tidak dapat air ketika peperangan ini berlaku." Mereka telah berangkat ke kawasan sini dan mereka telah berkumpul di belakang kita ini. Sa'ad bin Mu'adz telah kata, "Ya Rasulullah, kami akan membina satu bangsal ataupun satu kemah untuk kamu." Maka Nabi SAW telah dibina kawasan Masjid Aris ini. Maka berkumpullah kaum muslimin yang berada di sini. Kemudian kaum Quraisy dikatakan berada di hadapan kaum muslimin pada waktu tersebut, iaitu kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Idz antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa." Kamu berada di satu tempat yang bernama udwatid dunya dan mereka berada di udwatil quswa pada waktu tersebut. Maka Nabi SAW bila mana terjadinya malam sebelum perang, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan menyebabkan tentera Nabi SAW mendapat rehat yang cukup pada malam tersebut. Tetapi orang kafir Quraisy dalam keadaan yang tidak dapat menidurkan diri mereka kerana mereka dalam keadaan memikir akan peperangan pada esok harinya. Maka bila mana terjadinya perang pada esok harinya, Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemuliaannya telah memberi bantuan kepada tentera yang berada di Badar. Walaupun pada waktu tersebut mereka dalam keadaan tentera yang sedikit dengan kelengkapan yang tidak cukup, hanya 70 ekor unta sahaja dengan bilangan hanya 315 berbanding orang kafir dengan senjata yang penuh dengan kemegahan dan juga bilangan yang banyak. Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah." Aku telah beri kemenangan kepada kamu dalam peperangan ini walaupun kamu dalam keadaan yang lemah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pada hari terjadi perang Badar ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan para malaikat Katif Al-Hanan. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran, "Istaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Allah Taala telah turunkan malaikat membantu orang Islam sehingga kan dikatakan dalam peperangan ini, orang Islam ketika mana ingin menebang kepala orang kafir, maka tidak sampai pedang mereka ke tempat orang kafir tersebut, kepala mereka telah tercabut ataupun telah putus. Dan sahabat berkata, "Aku yakin bahawasanya ada bantuan daripada orang selain daripada kami pada waktu tersebut." Maka pada saat itu terbunuhlah antara pembesar-pembesar itu, antara Abu Jahal yang telah dibunuh oleh Mu'adz bin Amr dan juga Muawiyah bin Arfa pada waktu tersebut. Dan dua orang sahabat ini yang telah menebang yang telah memotong kaki Abu Jahal. Maka pada waktu tersebut seorang sahabat iaitu Mu'adz bin Amr ini akhirnya bila mana anak kepada Abu Jahal ini melihat, maka dia telah menebang tangan Mu'adz bin Amr ini sehingga tangan sahabat tersebut telah tercabut dan ada batu sedikit saja yang melekat dekat badannya, dan dia telah letakkan dengan kakinya hingga tercabut tangan sahabat baginda Nabi SAW, dan dia masih mampu untuk perang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Mu'adz ibn Arfa ini akhirnya syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Abdullah bin Mas'ud bila mana melihat keadaan Abu Jahal yang dalam keadaan yang sudah cedera, maka dia telah bunuh Abu Jahal serta maka mati Abu Jahal pada waktu tersebut dalam peperangan Badar. Dan pada hari peperangan Badar inilah lebih kurang 14 orang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala daripada tentera muslimin, dan daripada tentera orang kafir lebih kurang 70 dari tentera mereka telah mati, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kemenangan kepada umat Islam pada waktu tersebut. Maka Nabi SAW telah buang semua jenazah mayat orang kafir di dalam satu sumur yang berada di kawasan sini. Dan Nabi SAW telah kebumikan sahabat-sahabat yang syahid dekat sini lebih kurang 8 orang daripada golongan Ansar dan 6 orang daripada kalangan Muhajirin. Dan kawasan tersebut berada di kawasan Masjid Ais yang berada di belakang kita ini. Dan alhamdulillah hari ini kita masih lagi mampu melihat di sini adalah tempat terjadinya peperangan yang terbesar di dalam Islam, yang pada waktu tersebut Allah Subhanahu Wa Taala telah beri bantuan kepada umat Islam, iaitu peperangan Badar.
pada tahun yang kedua Hijrah pada hari Jumaat tanggal 17 Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.